Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita berjumpa di alamannya ini. Walaupun saya sebenarnya dah lama tak bercakap di alamannya ni. Banyak perkara lah, banyak sebab lah, antaranya faktor diri saya yang tak berapa sihat sangat, kemudian sibuk dengan kerja-kerja lain lagi, jadi tak sempat. Hampir 3 minggu ke berapa dah saya tidak memasuki dunia YouTube ni. So hari ni sembang-sembang santai sajalah sebab banyak perkara dah, banyak perkara yang dah sudah berlaku di sekeliling kita yang berkisar tentang macam-macam politiknya, dengan kemasyarakatan sosialnya, dengan macam-macam lah. Jadi apa nama ni, banyak perkara yang dah berlaku, terutama sekali dalam menyentuh soal vaksin ini. Soal vaksin ini banyak dah berlaku perubahan-perubahan, banyak berlaku orang kata benda-benda yang di luar jangkaan kita. Terutama sekali bagi mereka yang tak nak ambil, tak nak cucuk vaksin ini, tak nak ambil dos ini, mereka ni terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutama sekali penjawat awam lah. Kalau penjawat awam dia tak ambil dos, banyak perkara yang dia terpaksa tempuh, yang terpaksa hadapi, dan banyak perkara yang dia tidak dapat keistimewaan. Dan siapa yang menetapkannya? Tak lain dan tak bukan, ini adalah daripada kerajaan lah. Pihak kerajaan yang menetapkan siapa yang tak ambil dos ini, tak ambil 2 dos, bagi contohnya tak dapat melintas negeri yang sekarang ni. Tak kira penjawat awam ke, yang bukan penjawat awam ke, kalau tak ada 2 dos tak boleh melintas negeri contohnya. Jadi terpaksa lah kita akulah. Kepada mereka yang tak nak ambil dos, dia terpaksa akulah. Terpaksa aku tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada pihak kerajaan. Kerana apa? Kita yang berbuat demikian. Itu baru satu contoh. Contoh lain, kepada penjawat awam yang lain, ada yang dikenakan surat tata tertib, ada yang dikenakan di wang kerja. Kalau guru pula, ada yang terpaksa kena tunjuk surat sebab, kan? Ada terpaksa, guru lagi yang lain terpaksa pindah tempat. Kalau guru ni terpaksa pindah tempat kerja. Bukan bermakna pindah sekolah, tapi pindah tempat yang dia duduk tu sekarang ni. Misal kata dia duduk di bilik guru, terpaksa pindah ke bengkel, duduk seorang-seorang situ. Ataupun dengan berapa orang yang lain yang tak cucuk, terpaksa duduk dekat library ke perpustakaan, duduk di apa lagi, ke mana lagi, makmal dan seumpamanya. Jadi ini semua perubahan-perubahan yang berlaku kepada mereka yang tak nak cucuk. Jadi kita terpaksa hadapilah. Jadi mereka yang tak nak cucuk, dia terpaksa hadapi dengan hati yang relax, hati yang tenang, hati yang orang kata tak perlu memberontak. Terpaksa kerana apa? Kita dah bersedia. Kerana kita perlu bersedia untuk menghadapi situasi-situasi sebegini. Inilah zaman ini, zaman yang mana kita katakan bahawasanya akan timbul zaman yang mana pemerintahnya mendiskriminasikan, pemerintahnya bersikap tidak adil. Kan Nabi dah bagi tahu dah. Nabi dah bagi tahu dah dalam dalam hadisnya, fasa keempat ini fasa keempat di akhir zaman ini akan timbulnya pemerintah mulkan adhan, pemerintah yang mana yang tidak adil, ataupun pemerintah yang berkuku besi. Mereka boleh paksa kita, paksa penjawat awam supaya ambil dos. Tak ambil dos, tak naik pangkat ke, tak ambil dos, tak dapat gaji ke, tak ambil dos, macam-macam lagi dia boleh buat. Sebab apa? Dia boleh paksa orang-orang di bawahan dia boleh paksa rakyat
Rakyat kena akur, rakyat kena taat lah. Ini sekarang ni masalah isu sekarang ni. Sama ada kita nak taat ataupun tidak taat. Tapi masalah sekarang ni, yang nak ambil vaksin itu, sebenarnya kalau kita ikut yang mula-mula dulu kan, mula-mula dulu dia kata vaksin ini adalah pilihan. Nak ambil ataupun tak nak ambil itu pilihan. Tapi sampai sekarang ni, yang pilihan itu seolah-olah telah bertukar menjadi wajib. Tak ambil dos, tak ambil vaksin, tak boleh itu. Tak ambil dos, tak cucuk, tak boleh buat itu, ini. Saya tak tahulah macam mana percaturan politik hari ni. Inilah percaturan politik. Kita tak tahu orang atas tu dia buat macam mana. Kadang-kadang dia cakap lain, buat lain. Ada. Itu biasa dalam dunia politik mereka ni. Mungkin cakap-cakap mereka untuk mengumpan undi ke, cakap-cakap mereka hanya untuk meraih simpati ke, cakap-cakap mereka untuk hanya sekadar cakap kedai kopi. Dia kata orang politik ni kalau cakap kedai kopi ni memang kencang lah, dia pandai. Sehinggalah kita orang bawahan ni, rakyat ni akan jadi mangsa. Jadi itulah nasib kalau kita tengok penjawab awam hari ini. Ada yang didiskriminasikan, dianaktirikan, tak dapat itu, tak dapat ini, akibat daripada tidak ambil dos. Dan memang sedih lah. Tak boleh nak masuk kelas nak mengajar kalau cikgu, tak boleh masuk kelas mengajar, kena duduk tempat yang berasingan daripada guru-guru lain. Sehingga kan tak boleh berkongsi kantin, tak boleh berkongsi tandas. Kadang-kadang nak tergelak juga, tak boleh nak berkongsi tandas. Covid banyak sangat. Kalau orang-orang tak vaksin ni, tak cucuk ni, dia masuk dalam tandas, mungkin dia boleh bawa kuman Covid dalam tandas. Dalam tandas tu berapa banyak kuman yang ada. Kalau kita tak nak ambil kira kuman Covid tu, berapa banyak kuman lain yang ada lagi tu. Tandas. Yang penting jaga kebersihan lah. Tu je dalam tandas. Orang tu kalau orang tu dah sihat, orang ni dah sihat, tak apa, masuklah tandas, sihat. Lainlah kalau dia bergejala. Ya Allah Rabbi, saya tak tahulah fikiran dia orang ni macam mana. Kadang-kadang fikir ni tak masuk akal, tak logik dia fikir kan. Tak padan. Kalau dia orang ni orang KPN, kementerian, dia berpandangan begitu seolah macam kelakar lah kan. Tengok macam kelakar juga, ada yang kelakar ni. SOP yang kelakar ni ada juga. Bukan saya nak kutuk, tidak, tapi kadang-kadang sampai satu tahap dia terpaksa tarik balik. SOP tu. Kelakar kan? Cuba kita tengok kelakar ataupun tidak. Setengah tempat dari segi penjarakan solat, ada masjid jarak dia 1 meter antara satu jemaah ke satu jemaah yang lain. Satu masjid lain ada 2 meter. Satu masjid lain ada 1,5 meter. Macam mana perkiraan tu? Ni dah ukur ke Covid ni ada berapa dengan jarak-jarak begini ke? Ni kadang-kadang kita nak tergelak dengan SOP ni, ada juga. Sebab tak pandai, sebab tak tahulah kepala otak daripada mana letak macam mana ukuran jarak saf solat ni. So itulah bebelan saya pada pagi ni. Minta maaf lah kalau ada yang terasa. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada jangkitan virus ini, yang mana jangkitan inilah merupakan jangkitan ataupun kuman yang tersebar di akhir zaman ini, dan kita tidak tahu lagi, mungkin ada lagi jangkitan kuman-kuman yang lain yang bakal menemui umat akhir zaman ini, dan kita minta dijauhi semua insya-Allah. Okey, itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.